Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini kita telah digemparkan dengan satu wabak iaitu COVID-19. Tentu hadirin semua tertanya-tanya, apa itu COVID-19? COVID-19 ialah satu penyakit pernafasan akut. Ianya disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang ditemui di Wuhan, China pada Disember 2019. Jumlah kes yang dilaporkan sehingga 9 Mac adalah sebanyak 109,578 kes dan jumlah kematian pula sebanyak 3,809. Ini memberikan kadar kematian COVID-19 3.5%. Namun, purata kadar ini berbeza mengikut negara dan masa. Menurut kajian di China, dari 1 Januari hingga 10 Januari, kadar kematian adalah sebanyak 16%, tetapi ia susut sehingga 0.8% pada 1 Februari. Di sini terdapat beberapa sebab. Pertama, pada mulanya hospital dan klinik terlebih muatan dan tidak lengkap, maka banyak yang tidak mendapat rawatan rapi. Namun, hal ini semakin baik kerana hospital dan ahli perubatan mempunyai kelengkapan yang lengkap. Untuk perbandingan, influenza mempunyai kadar kematian 0.1%, maka COVID-19 adalah 8 kali lebih berbahaya daripada influenza. Kadar kematian juga berbeza mengikut lingkungan umur. Seperti yang anda lihat, kadar kematian rendah bagi mereka yang berusia 60 tahun ke bawah, dengan tiada kematian dilaporkan bagi pesakit yang berumur kurang 10 tahun. Namun, kadar ini naik mendadak bagi warga tua. Begitu juga untuk mereka yang menghidapi penyakit kronik seiring dengan COVID-19 seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, sakit berkaitan paru-paru, kanser atau darah. Mereka ini mempunyai kadar kematian lebih tinggi berbanding mereka yang tidak mempunyai penyakit ini. Ini adalah logik kerana kebanyakan dari warga tua mempunyai satu atau lebih dari penyakit kronik yang disebutkan. Walau bagaimanapun, jangan risau. Di Korea Selatan dan China, kadar kes baru semakin berkurang. Hal ini kerana polisi kuarantin yang ketat, ujian saringan berterusan dan kelengkapan perubatan yang lebih baik. 80% daripada mereka yang mempunyai jangkitan COVID-19 menunjukkan simptom yang biasa seperti demam, batuk kering dan cirit-birit atau tiada gejala langsung. Manakala 20% lagi mempunyai simptom yang sangat teruk seperti demam panas, sesak nafas, pneumonia atau paru-paru berair. Bagaimana virus ini menyerang badan kita? Virus ini akan menyebabkan kerosakan teruk pada paru-paru yang menyebabkan sindrom distress paru-paru atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Hal ini menyebabkan bahagian dalam paru-paru dipenuhi cecair dan seterusnya menyebabkan kejutan jangkitan terutama bagi mereka yang tua, perokok atau yang mempunyai masalah lain. Bagaimana jangkitan tersebar? Jangkitan tersebar melalui tempias cecair pernafasan semasa batuk atau bersin. Apabila orang yang dijangkiti masuk ke kawasan yang tidak berpenyakit, ia dipanggil kes import. Dan jika orang yang mempunyai hubungan rapat terkena jangkitan ini, ia dipanggil jangkitan terdekat. Namun, apabila berlaku jangkitan tanpa mengetahui asal-usul, ia dipanggil jangkitan komuniti. Bagi mengelakkan jangkitan komuniti, sekolah dan universiti telah pun ditutup. Kedai beli belah juga ditutup.
Majlis keramaian juga terpaksa ditunda. Begitu juga pertandingan sukan tempatan maupun antarabangsa. Hal ini kerana gejala boleh muncul dari 5 hingga 14 hari selepas terdedah. Namun, penyebaran jangkitan boleh berlaku walaupun gejala belum muncul. Untuk rawatan, supportive care diutamakan iaitu dengan memasukkan cecair, oksigen dan bagi yang teruk, alat bantuan pernafasan. Sejenis ubat iaitu Remdesivir sedang dalam kajian klinikal untuk merawat jangkitan COVID-19. Malang sekali masih belum ada vaksin sehingga hari ini, tetapi satu vaksin sedang dalam kajian dan dijangka akan siap pada 2021. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Jika anda dalam kawasan wabak yang tinggi dan mempunyai gejala atau simptom, pakailah topeng muka dan kuarantinkan diri anda. Dan jika simptom semakin teruk, hubungi hospital atau pusat pengurusan operasi negara di talian berikut. Bagi mereka yang mempunyai gejala dan duduk di rumah bersama individu lain, kuarantinkan diri anda di dalam bilik berasingan dan sekiranya boleh, gunakan bilik air berasingan. Elakkan daripada berkongsi alatan peribadi seperti alas bantal dan perkakas makanan. Bagi mereka yang berisiko tinggi, iaitu mereka yang berusia lebih 60 tahun dan mempunyai sakit kronik atau mereka yang baru sahaja pulang dari luar negara, sila kuarantinkan diri anda sekurang-kurangnya 14 hari. Bagi mereka yang sihat dan tidak berada di kawasan yang berwabak tinggi, pertama, elakkan ke kawasan berwabak tinggi. Elakkan ke kawasan yang mempunyai ramai orang. Jikalau perlu keluar, jarakkan diri anda dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 hingga 2 meter. Topeng muka tidak digalakkan untuk mereka yang sihat. Topeng N95 adalah untuk pekerja perubatan. Malahan, memakai topeng secara tidak betul juga boleh meningkatkan potensi anda untuk dijangkiti. Seterusnya, cuci dan bersihkan sebarang permukaan yang disentuh. Elakkan menyentuh bahagian muka, terutamanya mata, hidung dan mulut. Virus ini tersebar melalui cecair pernafasan. Ia boleh berada sehingga 3 jam di ruang udara dan boleh kekal di permukaan sehingga 2 atau 3 hari. Akhir kata, jaga kesihatan, ikut arahan, jangan sebarkan berita palsu. Kekal tenang dan sentiasa berjaga-jaga. Sekian.